Kawan-kawan, nak tahu gambar bangunan apakah ini? Inilah bangunan Mahkamah Keadilan yang menunjukkan negara kita mendaulatkan undang-undang untuk kesejahteraan rakyat. Jom belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar cinta Muhammad, apa khabar? Semoga semuanya dalam keadaan sihat sejahtera. Pada video kali ini kita akan menyambung pelajaran tasawuf Islam kita tingkatan 5, tema yang kedua. Alhamdulillah kita telah pun selesai tema yang pertama. Sekarang kita masuk tema yang kedua, iaitu sistem perundangan Islam. Tema yang kedua iaitu sistem perundangan dan kehakiman Islam, tasawuf Islam tingkatan 5. Dalam tema kedua ini ada dua tajuk, iaitu sistem perundangan dan sistem kehakiman. Jadi video kali ini kita akan belajar tajuk yang pertama dalam tema kedua ini, iaitu sistem perundangan Islam, dan merupakan juga pelajaran yang ketiga. Pelajaran ketiga, sistem perundangan Islam, tasawuf Islam tingkatan 5. Apa yang kita akan belajar ya? Jom kita tengok standard kandungan. Dalam pelajaran ini, standard kandungannya ialah memahami konsep asas sistem perundangan Islam dan kewajipan mematuhi tuntutan pelaksanaannya dalam kehidupan. Jadi ada dua perkara penting dalam standard kandungan ini yang patut kita tahu, iaitu yang pertama ialah memahami konsep asas sistem perundangan. Yang kedua ialah melaksanakan. Kita dah faham, kita laksanakan perundangan Islam dalam kehidupan kita agar kita menjadi mukmin yang selamat di dunia dan di akhirat. Baik pelajar-pelajar cemerlang, terusnya kita tengok standard pembelajaran. Standard pembelajaran dalam pelajaran ataupun tajuk kali ini sebenarnya ada 5, tetapi kita akan belajar sebahagian dahulu, iaitu apabila 2.1.1 menyatakan konsep asas sistem perundangan Islam, 2.1.2 menerangkan keunggulan sistem perundangan Islam, dan 2.1.3 menjelaskan matlamat utama sistem perundangan Islam dan cara merealisasikannya dalam kehidupan kita. Baik, seterusnya konsep asas perundangan Islam. Sebelum itu kita kenal dulu apakah yang dimaksudkan dengan perundangan Islam, iaitu hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada manusia dalam pelbagai aspek kehidupan, sama ada berkaitan dengan akidah, ibadat, akhlak, muamalat, munakahat, jenayah demi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, thumma ja'alnaka ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Artinya, kemudian kami jadikan kamu menjalankan syariat daripada hukum agama, maka turutlah ia dan janganlah diturut hawa nafsu orang yang tidak mengetahui. Surah Al-Jathiyah ayat 18. Baik, seterusnya kita tengok dulu asas sistem perundangan Islam. Ustazah ringkaskan dengan kata kunci CBP. Apa dia CBP itu? Jom kita tengok. Yang pertama ialah C ialah pencegahan. Jadi asas sistem perundangan Islam terdena untuk mencegah daripada berlakunya maksiat ataupun kerosakan. Yang kedua B, iaitu pembalasan. Okey, yang ketiga ialah pemulihan. P, pemulihan. C, B, P. Kita hurai satu persatu. Yang pertama, pencegahan ialah mencegah berulangnya jenayah. Kedua, memberi amaran kepada yang berniat melakukan kesalahan supaya jangan melakukan kesalahan. Maksud pembalasan ialah membalas perbuatan jahat seseorang yang dilakukan agar memberi keinsafan kepadanya, ya, dan mendapat hukuman yang adil.
Seterusnya, mengelak wujudnya perasaan dendam ya di antara mangsa dan juga yang berlaku. Kemudian pemulihan. Pemulihan bermaksud mendidik pesalah supaya insaf ya, dan mengubah diri supaya taat kepada ajaran agama dan tidak melakukan lagi kerosakan ataupun perkara yang ditegah. Baik, yang seterusnya ialah sumber utama dalam sistem perundangan Islam. Sumber utama dalam sistem perundangan Islam sama saja dengan sumber-sumber lain dalam Islam ya, terdiri daripada 4 perkara penting ini, iaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga Al-Ijma' dan yang keempat Al-Qiyas. Okey, diringkaskan dengan kata kunci sebagaimana yang Ustazah dah nyatakan pada video sebelum ini, iaitu Aqhihi. Baik pelajar-pelajar cemerlang sekalian, kita terus kepada standard pembelajaran yang kedua dalam tajuk ini, iaitu keunggulan sistem perundangan Islam jika dibandingkan dengan undang-undang konvensional yang bukan Islam. Tentulah sistem perundangan Islam lebih baik dan lebih menyeluruh. Baik, antara keunggulan sistem perundangan Islam ada 7. Ya, sebenarnya ada banyak lagi, tetapi dalam tasawuf Islam ini diberi 7 perkara yang perlu kita tahu. Baik. Yang pertama, ciptaan Allah SWT yang bersih daripada sebarang kelemahan, kekurangan dan dorongan hawa nafsu. Yang kedua, keunggulan sistem perundangan Islam adalah lengkap merangkumi semua aspek kehidupan. Yang ketiga, hukuman yang adil tanpa mengira pangkat dan juga keturunan. Manakala yang keempat, sesuai untuk semua manusia tanpa mengira kaum, tempat dan zaman. Kelima ialah bersifat tetap dan kekal sehingga kiamat tanpa berlakunya perubahan. Manakala yang keenam, hukuman bersifat memberi pengajaran supaya penjenayah tidak mengulangi lagi kesalahan yang pernah dilakukan. Manakala yang ketujuh ialah mendidik jiwa manusia supaya takut akan pembalasan Allah SWT. Okey. Seterusnya kita tengok standard pembelajaran yang ketiga, iaitu matlamat sistem perundangan Islam. Apakah matlamat sistem perundangan Islam? Diringkaskan dengan kata kunci anak H. Siapakah H itu? Terserahlah kepada pelajar-pelajar cemerlang sekalian ya. Tetapi kata kuncinya ialah anak H supaya senang kita ingat. Okey, apa dia A? Yang pertama iaitu anak. A ialah agama. Kemudian N ialah nyawa. A yang kedua ialah akal. K ialah keturunan. Manakala H ialah harta. Okey, boleh diringkaskan dengan anak H. Inilah matlamat perundangan Islam untuk menjaga, memelihara 5 perkara berikut. Baik, kita tengok satu persatu. Yang pertama iaitu cara Islam memelihara agama. A yang pertama. Bagaimana? Iaitu patuh kepada perintah Allah. Yang kedua, menjauhi larangan untuk mengelakkan dosa. Yang ketiga, melarang perbuatan syirik supaya akidah kita terpelihara dan kita tidak terpesong dari ajaran ataupun terpengaruh dengan ajaran sesat. Yang seterusnya ialah memberi hukuman yang tegas kepada orang yang melakukan ataupun orang yang murtad supaya agama Islam tidak tercemar. Baik, N. Cara Islam memelihara nyawa. N. Bagaimana cara Islam memelihara nyawa? Pertama, menjaga kesihatan diri supaya kita kekal sihat dengan memakan makanan yang halal dan baik. Yang kedua ialah larangan terlibat dengan kegiatan berbahaya yang boleh menyebabkan diri cedera ataupun binasa, seperti terlibat dalam lomba haram. Baik, yang seterusnya ialah larangan perbuatan membunuh diri kerana ia merupakan suatu dosa besar. Dan yang keempat ialah
hukuman qisas kepada pembunuh untuk memberi keadilan. Baik, kita tengok cara Islam memelihara perkara yang ketiga, iaitu akal. Menuntut ilmu agar pemikiran berkembang dan dapat membina tamadun. Yang kedua, larangan merosakkan akal seperti membaca bahan lucah dan sebagainya. Yang ketiga ialah larangan minum arak dan dadah, kerana boleh merosakkan akal. Yang seterusnya ialah hukuman sebat 40 kali kepada peminum arak, untuk memberi keinsafan kepada mereka. Baik, kita tengok yang keempat, iaitu cara Islam memelihara keturunan. Bagaimana? Pertama, mengizinkan ataupun menghalalkan perkahwinan untuk mendapatkan zuriat yang sah. Yang kedua, penetapan golongan yang haram dikahwini, seperti diharamkan berkahwin dengan ibu, adik-beradik dan sebagainya, supaya nasab yang ada adalah bersih. Kemudian larangan zina, liwat, lesbian, gay yang boleh merosakkan keturunan. Yang seterusnya ialah hukuman sebat 100 kali kepada yang belum berkahwin, dan rejam sampai mati kepada penzina yang telah berkahwin. Okey, yang kelima ialah cara memelihara harta. Bagaimana cara kita memelihara harta sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam? Iaitu yang pertama, peraturan pemilikan harta. Islam memberi peraturan pemilikan harta supaya harta dimiliki secara halal dan sah. Kedua, kepelbagaian jenis muamalat yang telah kita pelajari pada siri yang sebelum ini. Jadi dari jenis-jenis muamalat ini memudahkan kita menjaga harta kita dan menguruskan harta kita dengan baik. Yang seterusnya, melarang perbuatan menceroboh harta orang lain seperti mencuri, merompak, memeras ugut, riba, rasuah dan sebagainya. Dan seterusnya, hukuman potong pergelangan tangan kepada pencuri supaya masyarakat takut untuk melakukan jenayah mencuri. Okey, bagaimana pula cara merealisasikan sistem perundangan dalam kehidupan? Ada 5 cara yang ditunjukkan. Pertama, mengamalkan cara hidup Islam supaya diberkati oleh Allah. Dengan itu, kita akan terhindar dari perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah SWT. Yang seterusnya, berpegang teguh dengan peraturan Allah, kerana Allah mengetahui yang terbaik untuk diri kita. Jadi kita ikutlah segala undang-undang peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk selamat di dunia dan di akhirat. Yang ketiga ialah melaksanakan segala perintah Allah seperti solat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat dan sebagainya. Kerana itu semua adalah undang-undang untuk menjadi mukmin yang sempurna. Seterusnya ialah meninggalkan segala larangan Allah supaya hidup tidak terpesong dari kebenaran. Jadi kita hendaklah menjauhkan diri kita dari perkara-perkara maksiat ataupun perkara yang boleh melanggar undang-undang. Terusnya, sentiasa mengamalkan akhlak mulia supaya kehormatan kita akan terpelihara, maruah kita akan dihormati, dijaga. Okey, pelajar yang dikasihi sekalian, Ustazah berharap sudilah pelajar-pelajar untuk subscribe, like channel Ustazah. Semoga memberi manfaat kepada kita bersama. Okay, terima kasih. Jumpa lagi. Jangan lupa untuk siri seterusnya. Maaf jika ada kekurangan. Indahnya bila kehadiran kita bermakna bagi orang lain. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.